Satukan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. 主，以你的爱让我们合一， Dan biar kebenaran firman-Mu yang akan terus menyatukan kami. 但愿主你真理可以使我们合一。 Kebenaran firman-Mu yang akan terus mengarahkan kami. 你的真理、你的话语可以指引我们， Memandu setiap langkah kami. 带领我们每一个人的脚步， Sehingga kesatuan itu akan berwujud indah. 让这个合一可以变成美好， Membuat kami bertumbuh 让我们可以成长， dan memuliakan Bapa di 我 surga. 们也可以荣耀在天上的阿爸父。 Oleh sebab itu, pimpinlah waktu-waktu ini. 主啊，求你带领以下的时间， Sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan 让我们所读的、我们所默想的， membuat kami bertindak dalam kehidupan nyata. 让我们可以在实际的生活中实行， Menjadi saksi-saksinya Tuhan. 我们可以成为主你的见证。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 我们 berdoa. 奉靠主耶稣基督名祷告， Amin. 阿门。 Shalom. 大家平安， Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Hari ini kita akan merenungkan dua bagian dari firman Tuhan. 今天我们会来分享两处的经文。 Lektor akan membacakan bagi kita. 我们诵经员他会为我们诵读。 Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang dilewati, yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus, anak Alfeus, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dengan perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, supaya seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehatkan, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Firman Tuhan. 我们读经到此为止。 Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. 弟兄姐妹，有一则故事， Ada seorang ayah yang bekerjanya di kapal dan suatu hari dia harus pergi cukup lama. 有一位父亲，他是在船上工作，有时候他必须要离开家里一段时间。 Sebelum berangkat dia berkata kepada anak-anaknya, 出发之前，他叮咛着孩子们说 Papa akan pulang. 爸爸会回来， Tunggu Papa ya baik-baik. 你们要好好的等候爸爸， Jagain Mama, jagain rumah. 你们要照顾妈妈，要照顾家里 Kokoh jagain Dede ya. 啊，哥哥要照顾妹妹弟弟。 Dan beberapa bulan kemudian keluarga itu mendengar kabar bahwa ayahnya akan pulang. 过了几个月之后，这家人他们听到他爸爸要回来了， Anak-anaknya sangat senang sekali. 他们孩子们非常的高兴， Setiap sore mereka pergi ke dermaga. 所以每天下午他们都去码头， Mereka berdiri melihat ke laut. 然后他们站在那里眺望着大海， Mereka menunggu. 他们在那里等候， Mereka menatap jauh. 他们向远方望去， Mereka berharap kapal ayah mereka akan segera muncul. 他们期盼着父亲的船只可以马上出现。 Awalnya itu mungkin menjadi sebuah hal yang mengharukan. 刚开始，这可以一个场景是很感人的， Tapi kemudian mamanya berkata, 但是过了一阵子，妈妈说道。 kita memang menunggu Papa pulang. 我们确实是等候爸爸回来， Tapi kita jangan cuma berdiri di dermaga melihat ke laut. 但我们不要只站在码头，在那里望海。 Kalau kita percaya bahwa Papa akan pulang,
如果我们真的相信爸爸会回来， ayo kita pulang ke rumah. 我们回去， Ayo kita rapikan rumahnya. 我们把家整理好， Kita siapin makanannya. 我们准备好饭菜， Mari kita menjaga satu sama lain. 我们彼此的照顾， Jangan bertengkar. 我们不要吵架。 Papa tidak minta kita hanya melihat ke laut itu saja. 爸爸他没有要求我们只是望海罢了， Papa minta kita menjaga rumah sampai ia pulang. 但是爸爸要求我们要照顾家里，直到他回来。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， menunggu tidak selalu berarti diam. 所以我们等待，并不代表我们就停止不动。 Menunggu orang yang kita kasihi justru akan membuat kita menata kehidupan. 如果我们等待我们所爱的人，反而会让我们重新整理我们的生活。 Menunggu orang yang kita percayai membuat kita tetap setia pada pesan yang ia tinggalkan. 如果我们等待我们所相信的人，我们仍然会忠心的忠心于他所留下来的吩咐。 Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. 这就是我们今天所读的经文。 Tuhan Yesus naik ke sorga. 主耶稣升天了， Murid-murid melihat dia diangkat. 然后门徒们都目睹着他被接上去， Mereka berdiri melihat ke langit. 然后他们站在那里望着天空。 Lalu malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" 然后天使对他们说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？ Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样下来。” Yesus yang diangkat ke surga itu bukanlah Tuhan yang pergi dan tidak peduli lagi kepada umatnya. 然后被接升天的那位耶稣，并非一位离开后便不再关心他门徒他的信 Dia 徒了， adalah Raja yang akan datang kembali. 他是一位必将再来的君王。 Oleh sebab itu gereja hari ini hidup di antara dua masa. 因此，教会今日是活在两个时代之间， Masa di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga 一个就是基督耶稣已经升天了， dan masa di mana Kristus akan datang kembali. 另外一个时代是我们要等候基督的再来。 Dan pertanyaannya bagi kita hari ini, 今天我们所面临的问题就是， bagaimana kita sebagai gereja hidup di masa kini dalam masa penantian ini? 我们在等待的期间，教会该如何的生活？ Apakah kita hanya melihat ke langit? 难道我们只是凝望着天空， Apakah kita hidup sendiri-sendiri? 还是我们只是各自过自己的生活？ Apakah kita menjauh dari persekutuan? 还是我们远离了团契？ Mungkin kita berkata, 也许我们会说， yang penting kan saya masih percaya sama Tuhan. 我最重要的是仍然相信上帝， Tapi kita nggak mau lagi berjalan bersama dengan tubuh Kristus. 但是我们却不愿意与基督的肢体同行。 Nah, firman Tuhan hari ini akan membawa kita kepada amanat khotbah yang akan kita renungkan bersama. 今天神的话语会带领我们一同来默想以下的要点， Karena Kristus akan datang kembali. 因为既然基督即将再来， Kita dipanggil menantikan dia dengan setia dalam persekutuan yang berdoa, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. 所以我们被呼召是在团契里要一起祷告，衷心的等待他，彼此的关心互相的扶持。 Dari dua bagian Alkitab yang tadi sudah dibacakan oleh lektor, kita akan melihat dua panggilan Tuhan bagi gereja yang sedang menantikan Kristus. 刚才诵经员已经为我们诵读了两段的经文，我们看到在这里，神为着正在等待基督再来的教会发出两个呼召。 Yang pertama, bertekun sehati dalam doa. 第一点就是要同心恒切的祷告。 Setelah Yesus naik ke surga, para rasul tidak tercerai-berai. 主耶稣升天后，使徒们他们并没有离散。 Ayat 12 mencatat, 在12节那里记载， lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. 门徒们从那名叫橄榄山的
回去耶路撒冷。 Mereka tidak tetap berdiri melihat ke langit. 他们不只是在那里就是就仰望着天空， Mereka tidak pulang kembali ke jalannya masing-masing. 他们也没有各自回去他们自己的， Mereka kembali ke Yerusalem. 但是他们回到耶路撒冷， Mereka kembali kepada perintah 他 Tuhan. 们回归到主的命令。 Sebelumnya Yesus memang sudah berkata supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa. 事先主耶稣本来已经嘱咐了他们，不要离开耶路撒冷，你们要在那里等候天父的应许。 Maka ketika mereka kembali, mereka sedang menaati perintah Tuhan. 因此，当他们再回到那里的时候，他们其实正在遵行基督的命令。 Mereka menanti Tuhan dengan taat. 他们用一个顺服的心在那里等候主。 Lalu ayat 13 menyebut nama-nama para rasul. 在第13节那里列出了使徒的名字。 Ini mengingatkan kita bahwa mereka itu orang-orang yang sejarah hidupnya tidak selalu indah. 这也提醒我们，这一群人其实他们并非总是在美好的生命历程那里生活。 Petrus pernah menyangkal Yesus. 彼得曾经否认耶稣， Thomas pernah ragu. 多马曾经存心疑惑， Murid-murid yang lain pernah takut dan lari. 其他的使徒们他们也曾经害怕而且逃跑。 Tapi sekarang mereka dikumpulkan kembali. 但是现在他们被聚集在一起， Ini yang kita sebut sebagai anugerah. 这就是我们所谓的恩典。 Gereja mula-mula bukan dibangun dari orang-orang yang selalu kuat, selalu hebat. 起初的教会也并非由一群强壮非凡的人在那里成立的。 Gereja mula-mula dibangun dari orang-orang yang pernah gagal dan dipulihkan oleh Tuhan. 但是起初的教会也是一群曾经失败、但是被基督恢复的人。 Lalu ayat 14 berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. 因此，在第14节那里告诉我们，这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合一的横切祷告。 Perhatikan kata-katanya. 我们注意这一句话， Mereka semua, 他们这一群人。 bukan hanya satu orang, 所以不单单只是一个人， bukan hanya Petrus, 也不单单只有彼得， bukan hanya Yohanes, 或者只有约翰， bukan hanya para 不 rasul. 只是使徒们罢了。 Ada beberapa orang perempuan. 但是还有几位的妇人， Ada Maria ibu Yesus, 有玛利亚，耶稣的门徒，耶稣 ada 的母亲， saudara-saudara Yesus. 以及耶稣的弟兄， Mereka semua bertekun sehati dan berdoa bersama. 他们同心合意的横切的祷告。 Mereka tidak bikin kelompok sendiri-sendiri. 他们没有结党，没有分组， Mereka tidak saling 他 menyalahkan. 们也没有彼此的互相的责备， Tidak urus iman masing-masing. 他们也没有各自关注自己的信心。 Mereka semua tetap berkumpul di hadapan 但是他 Tuhan. 们仍然的聚集在主的面前， Dan ini menunjukkan satu hal, 这也证明了一件事情， bahwa gereja yang menantikan Kristus adalah gereja yang bergantung kepada Tuhan bersama-sama. 就是等候基督的教会，就是一同依靠主的教会。 Doa di sini bukanlah sebuah kegiatan tambahan. 在这里所谓的祷告，不是一个额外的一个活动， Doa adalah sikap hati. 但是祷告是一种心态。 Mereka sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak akan sanggup untuk melanjutkan panggilan ini. 他们知道，若没有神，他们便无法继续的履行这项的使命。 Mereka akan menjadi saksi Kristus, tetapi mereka tidak mau mendahului Tuhan. 他们要成为基督的见证人，但是他们不要抢先的走在基督的前面。 Mereka menunggu janjinya Tuhan. 他们在那里等待神的应许， Dan dalam penantian itu mereka berdoa. 而且在等待当中，他们祷告。 Kadang gereja hari ini terbalik bukan? 但是有时候今日的教会反而颠倒， Kita cepat rapat tapi kita lambat untuk berdoa. 我们快快的在那里开会，但是我们很慢慢的祷告。 Kita cepat menyusun program tapi jarang berlutut.
我们制定计划很快，但是我们很少跪下来。 Kita cepat bicarakan masalah, tapi tidak sungguh-sungguh membawa masalah itu datang kepada Tuhan. 我们很快的讨论问题，但是我们却没有真心的把问题带到主的面前。 Cepat mengeluh tentang keadaan gereja, tetapi tidak setia mendoakan gereja. 我们很容易很快的就抱怨教会的状况，但是我们却没有很快的忠心的为教会来祷告。 Namun tidak demikian halnya dengan para murid. 但是主的门徒并不是如此， Mereka tidak tahu semua detail tentang masa depan mereka. 他们并不知道未来的所有的细节， Mereka belum tahu dengan persis bagaimana pekerjaan misi itu akan berjalan. 他们也不晓得，也不确定这项使命的任务，他们要如何的去进行。 Mereka belum tahu tekanan apa yang akan mereka hadapi. 他们也不晓得有什么压力，他们必须要面对的。 Mereka cuma tahu satu hal, 他们只知道一件事情： Kristus sudah naik. 基督已经升天了， Kristus akan datang kembali. 基督必定再来。 Dan selama menanti, mereka harus bergantung kepada Tuhan. 而且在等待的时间，他们必须持续的依靠神。 Saudara bayangkan sebuah tim SAR yang hendak masuk ke dalam sebuah daerah bencana. 弟兄姐妹，我们可以想象有一艘的搜救队正准备进入灾区， Mereka sudah menerima perintah. 他们已经接受了命令， Mereka tahu tugasnya berat. 他们已经知道他们的任务非常的坚韧， Ada korban yang harus dicari. 他们必须要搜寻很多遇难者， Ada jalan yang rusak. 他们的知道要面对的很大那个毁坏的道路， Resikonya besar. 而且他们有极高的一个风险。 Tapi sebelum bergerak, mereka tidak langsung berlari sendiri-sendiri. 但是在行动之前，他们并没有各自的奔跑， Mereka berkumpul. 他们聚集在一起， Mereka cek peralatannya. 他们开始检查装备， Mereka dengar instruksinya. 他们开始听取指挥， Mereka memastikan semua orang tahu arahnya apa. 而且他们确认每个人都清楚前行的方向是什么。 Kalau satu orang berjalan sendiri, dia bukan hanya membahayakan dirinya, tetapi juga membahayakan anggota tim yang lain. 如果一个人独自行动的话，他不仅会危及他自身的安全，也会危及了整个团队的安全。 Gereja juga begitu. 教会也是如此。 Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. 我们活在一个充满着挑战的世界里， Ada tekanan dalam pekerjaan. 有工作上的压力， Ada pergumulan dalam keluarga. 有家庭里面的纠葛， Ada godaan dosa. 有罪恶的一些引诱， Ada kekecewaan. 有一些失望， Ada 也 kelelahan. 有疲惫。 Ada orang yang diam-diam mulai lemah imannya. 有一些人信心正悄悄地变成软弱。 Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, kita akan mudah tersesat. 如果我们各自为政的话，我们很容易会迷失了方向。 Karena itu sebelum gereja bergerak keluar, Insu. gereja harus belajar berkumpul di hadapan Tuhan. 当教会还没有向外拓展之前，必须要先学习聚集在主的面前。 Bukan untuk bersembunyi dari dunia, 我们并不代表说要就是躲避这个世界， tapi untuk bergantung kepada Tuhan sebelum menjalani panggilan di tengah dunia. 但是我们是要依靠神，在我们还没有例行世上的每一个呼召之前。 Oleh sebab itu, 因此， jadikan doa bersama sebagai bagian nyata dari hidup iman, bukan hanya acara gereja. 让我们把合一的祷告成为实际信心的生活的一部分，而不是仅仅是教会的一些活动。 Dalam keluarga jangan hanya bahas masalahnya. 我们在家庭不要单单讨论一些问题， Para suami doakan istrimu. 但是丈夫的你为太太来祷告， Para istri doakan suamimu. 然后太太的你为你的丈夫来祷 Para 告， orang tua doakan anak-anakmu. 然后你做父母的为孩子们来祷告， Dan hai anak-anak belajarlah mendoakan orang tuamu. 然后做孩子的你们学习为着你的父母亲来祷告。 Dalam pelayanan jangan hanya mulai dengan kalimat
Mari kita bahas bersama. 我们在服事中，不要只是以来我们讨论作为一个开场白。 Mulailah dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. 我们要先在神面前存着一个正确的心， Doakan pelayanannya. 我们为着服事来祷告， Doakan orang yang dilayani. 我们为着我们要服事的人来祷告， Doakan diri kita sendiri. 我们为着我们自己来祷告， Supaya kita tidak melayani dengan kesombongan atau rutinitas yang sebetulnya kosong. 让我们不带着一个骄傲或者流于形式的来服侍神。 Doa bukanlah formalitas pembuka dan formalitas penutup. 所以祷告并不是一个开场白而且结束的一个例行的公式， Doa adalah pengakuan bahwa gereja ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. 但是祷告是我们在宣告这教会是属于神而非属于我。 Jangan menunggu sampai hidup terasa terlalu berat baru mencari saudara seiman untuk berdoa. 我们不要等到生活到非常难以承受，我们才去找主内弟兄姐妹一起祷告。 Padahal Tuhan memberi persekutuan bukan hanya sebagai ruang darurat, 因为神是给我们团契，不仅是为了紧急的一个场所， tetapi sebagai tempat kita dibentuk setiap hari. 但是他要让我们每天被塑造的一个地方。 Kalau saudara merasa engkau sedang lemah imannya, jangan menghilang. 如果我们真的意识到我们正在软弱，我们不要消失， Datanglah, mintalah didoakan. 我们来吧，请求为我们来祷告。 Kalau engkau sedang kuat, jangan berjalan sendirian. 如果你感觉到你处于强盛的状态，你也不要独自行， Pakailah kekuatan itu untuk menopang orang lain. 你用你这个力量来扶持别人。 Kalau engkau sedang kecewa, jangan simpan sendiri sampai menjadi begitu pahit. 如果你正在感到失望，你不要独自的把这苦事埋葬你的心里。 Bawalah kepada Tuhan bersama dengan saudara seiman yang dewasa rohaninya. 但是不妨你找一个成熟的弟兄姐妹，一同把你这个心情带到神的面前。 Kristus yang naik itu tidak meninggalkan kita sebagai anak-anak yatim di tengah-tengah dunia ini. 这一升天的主耶稣，他并没有抛下我们为孤儿， Dia mengumpulkan kita sebagai tubuhnya. 但是他把我们积极成为一体。 Maka jangan menantikan dia sendirian. 所以我们不要各自的在那里等候他。 Tetapi firman Tuhan tidak hanya berhenti sama sekedar doa bersama. 但是神的话语并没有停留在一同祷告。 Gereja yang menantikan Kristus bukan hanya dipanggil untuk berdoa bersama, tetapi juga untuk saling memperhatikan. 等候基督的教会不仅被呼召一同祷告，但是也被呼召我们要彼此的相顾。 Itu yang ditegaskan dalam Ibrani tadi. 这也就是在希伯来书里面所强调的。 Dan inilah poin kedua kita, saling memperhatikan dalam persekutuan. 这就是两点，我们必须要在一个团契中彼此的相顾。 Ayat 24 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. 在24节那里告诉我们要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 Penulis Ibrani sudah menjelaskan bahwa melalui darah Yesus, umat Allah memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Karena Kristus adalah imam besar yang telah membuka jalan bagi kita. 希伯来书的作者他已经说明了，透过主耶稣的宝血，神的子民得以坦然无惧的来到神的面前，因为基督是大祭司，已经为我们开了一条道路。 Jadi panggilan untuk bersekutu bukan sekedar aturan gereja. 所以呼召我们团聚相聚，并不是教会的规矩， Bukan sekedar pokoknya harus hadir. 并不是说绝非仅必须要出席。 Panggilan untuk bersekutu dasarnya adalah karya Kristus. 但是呼召我们积极的话，本质上就是基督的杰作。 Karena Kristus sudah membawa kita mendekat kepada Allah, kita tidak boleh hidup menjauh dari Allah dan dari tubuh Kristus. 因为基督已经把我们带到神的面前，亲近神，我们就不可以与上帝和基督的身体疏离。 Penulis Ibrani berkata, marilah kita saling memperhatikan. 希伯来书作者他说，我们要彼此的相顾， Ini bukan perhatian basa-basi, 这并非是敷衍了事的关心， bukan sekedar berkata, apa kabar? 不只是单单问一句最近过得怎么样，
Tapi nggak peduli jawabannya apa. 但是我们却没有真正的听他的答案。 Toh kata apa kabar cuma sekedar formalitas dari mulut saya aja. 所以我问你最近过得怎么样，只是我口头上的一个问安而已。 Bukan hanya tahu siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. 不单单只是知道今天谁有来，谁没有来， Ini adalah perhatian rohani. 但是这是一个属灵的关怀。 Kita memperhatikan saudara seiman supaya mereka terdorong dalam kasih dan perbuatan baik. 我们去关注弟兄姐妹们，使他们的在爱心和善行上可以争取。 Artinya gereja bukan tempat orang datang, duduk, nyanyi, dengerin khotbah, lalu pulang tanpa dikenal. 意思就是说，教会并不是一个人来前来坐下唱诗听道，然后在无人认识之下就匆匆的离开。 Gereja adalah tubuh Kristus. 但是教会是基督的身体， Dalam tubuh, satu bagian tidak bisa berkata kepada bagian yang lainnya, aku tidak membutuhkan engkau. 所以在身体里面，某一部分不能对其他的部分说我不需要你。 Ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. 在25节那里说，你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人。 Yang ditegur oleh ayat ini bukan sekedar, satu kali nggak hadir karena sakit. 所以受到责备的这一章节，并不是因为一次没有来，因为生病。 Satu kali nggak hadir karena kerjaannya mendesak. 有时候工作太忙碌，所以不能来， Atau ada keadaan tertentu lainnya. 或者是有特殊的情况，所以缺席。 Yang ditegur oleh ayat ini adalah kebiasaan untuk menjauh. 但是这一章节的责备，它是指的就是我们疏远的一个习惯。 Awalnya mungkin hanya satu kali, 刚开始或许只是偶尔一次， tapi lama-kelamaan menjadi pola. 渐渐成为了惯例， Lama-lama hati mulai merasa nyaman tanpa persekutuan. 渐渐的心里也感觉到没有团契也是安逸的。 Lama-lama orang akan berkata, saya baik-baik saja tuh tanpa gereja. 久而久之，人们会说：“没有教会，我也过得很好。” Ini berbahaya. 这是非常的危险， Bukan karena gedung gereja yang menyelamatkan kita. 并不是这个教会这个建筑物可以拯救我们， Bukan karena kehadiran fisik akan otomatis membuat iman kita sehat. 也不是因为我们的出席会主动的使我们的信心会更坚固。 Tapi karena Allah memang memakai persekutuan tubuh Kristus untuk menjaga iman kita. 但是是因为上帝的确是透过基督的身体一个团契来保守我们的信心。 Ada nasihat yang kita butuhkan. 我们需要一些勉励， Ada teguran yang kita 我 butuhkan. 们需要一些责备， Ada penghiburan yang kita 我 butuhkan. 们也需要某一些安慰， Ada doa yang kita 我们也 butuhkan. 需要一些祷告。 Ada saudara seiman yang Tuhan pakai untuk menarik kita kembali ketika kita mulai menjauh dari hadapannya. 当我们开始偏离的时候，神会透过主内弟兄姐妹再一次的把我们引领回来。 Penulis Ibrani melanjutkan, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. 希伯来书作者接下来写道：“倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更应当如此。 Kristus akan datang kembali, 是基督他必再来， maka gereja tidak boleh makin dingin, 所以教会不可以越来越冷淡， tidak boleh makin individualis, 不可以越来越个人主义化， tidak boleh makin mudah menjauh. 不可以越来越容易的疏远。 Justru karena hari Tuhan semakin mendekat, kita harus makin serius untuk saling menjaga. 就因为上帝主的日子更已经临近了，我们更应该彼此的照顾。 Ada cerita tentang sekelompok pendaki yang naik gunung pada musim hujan. 有一个故事，就是一群登山客在雨季的时候攀登峰山的。 Mereka sudah diingatkan oleh pemandunya, 向导已经提醒过他们， jangan ada yang berjalan sendirian ya. 不要有人单行， Kabut bisa turun tiba-tiba. 因为雾可能突然会下降。 Kalau ada yang capek, kasih tahu. 如果有人累了，可以告知；
Kalau ada yang ketinggalan, jangan dibiarin. 如果有人跟不上的话，不要把它放在那里。 Awalnya sih semua berjalan bersama. 所以刚开始的话，大家是并肩前行的。 Tapi ada satu orang pendaki, dia merasa dirinya kuat. 但是突然间有一个登山客，他感觉自己很强壮， Dia berjalan lebih cepat dari yang lain. 他可以自行的，可以走得更快。 Dia pikir, saya kan tahu jalan. Saya Kasih bisa bisa. jalan sendiri. 我对这条路很熟悉，我可以独自的前行。 Tidak lama kemudian kabut mulai turun. 不久之后，雾真的是下降了。 Jalan yang tadinya kelihatan jelas mulai hilang. 刚刚很清晰的那个路线，现在已经模糊了。 Dia salah belok. 他拐错了方向， Sinyal juga nggak ada. 周围也没有信号， Suhunya makin dingin. 气温越来越低。 Yang menyelamatkan dia bukanlah kehebatannya. 所以救活他的，并不是他非凡的能力， Yang menyelamatkan dia adalah tim yang menyadari bahwa dia hilang. 拯救他的是那只察觉他已经失踪了。 Tim itu memanggil namanya. 所以这团队在那里呼喊叫他的名字， Kembali untuk mencarinya. 然后他们再次的寻找他， Tidak membiarkan dia sendirian. 而且没有让他独自一人在那里单打独斗。 Jemaat yang kasih oleh Tuhan, kadang hidup rohani kita seperti itu. 弟兄姐妹，多少时候我们属灵的生命也是如此。 Saat semuanya terang, enak, mudah, 当所有的很光明、都很顺利、顺畅的时候， kita merasa diri kita begitu kuat. 我们感觉到自己的力量充沛， Kita merasa tidak perlu orang lain. 我们感觉到我们不需要他人。 Tetapi ketika kabut turun, 但是当迷雾开始笼罩的时候， ada masalah keluarga, 当家庭出现问题， tekanan pekerjaan, 当工作上有压力， godaan dosa, 当罪恶有诱惑， sakit hati, 心里受伤， kelelahan dalam 或者 pelayanan. 是我们在服事上疲惫， Baru terasa bahwa berjalan sendiri itu 在 berbahaya. 那时候我们才感受到独自前行是非常的危险。 Persekutuan bukan untuk orang lemah saja. 团契不只是为一群软弱的人而设备的。 Dan di antara kita siapa sih yang tidak lemah? 再说，在我们当中有谁不软弱的呢？ Saya juga. 我也软弱。 Persekutuan adalah cara Tuhan menjaga kita semua. 团契是神照顾我们每一位的一个方式， Karena tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap godaan dan kejatuhan. 因为我们当中没有一个人可以抵挡过那个诱惑跟跌倒。 Oleh sebab itu, berhentilah menjadi jemaat penonton. 弟兄姐妹，我们开始停止成为旁观者， Mulailah perhatikan saudara seiman. 我们开始来关注我们的弟兄姐妹。 Jangan sekedar bertanya siapa yang perhatikan saya ya di 我 gereja. 们不要单单只问说在教会有谁关心我， Tanyakan juga, 但是我们必须要问的， siapa yang Tuhan mau saya perhatikan? 上帝，你希望我关心谁？ Mari kita lihat sekeliling kita. 我们来环顾我们的四周。 Nah, sekarang lihat kanan kirinya, 现 depan 在你看 belakangnya. 你的左右， Siapa yang sudah lama tidak terlihat? 有哪一位是很久没有出现了？ Siapa yang biasanya aktif sekarang mulai menjauh? 谁以前他很火热的，现在已经冷淡了？ Siapa yang sedang lemah? 谁是正在软弱的？ Siapa yang sedang berjalan sendirian? 谁在独自奋斗的？ Orang-orang yang kita kenal yang biasa duduk di sekitar kita. 那常常坐在我们左右的， Perlahan mulai tidak ada lagi di sekitar kita. 慢慢的，他们已经不在我们左右了。 Kadang-kadang kita menganggap itu sebuah hal yang biasa. 难道我们认为那是很普通的一件事情吗？ Kadang menunjukkan perhatian itu sesederhana mengirim sebuah pesan. 有时候在表达我们的关心很简单，我们只发一则的信息。 Saya perhatiin kamu udah beberapa minggu nih nggak kelihatan. 我注意到你已经好几周没有出现了， Apa kabarnya? 你近来好吗？ Boleh saya doain? 我可以为你祷告吗？
Tapi kalau netizen Indonesia kan kadang-kadang suka julid ya. 但是在印尼的一些信徒， Lu udah lama lu nggak kelihatan. 他们讲话比较直的，就是你就很久没有看到你了， Kapan lu mau bertobat? 你什么时候要悔改？ Terus kalau yang udah lama nggak datang, sekalinya dia datang, kita bilang apa? 如果他已经很久没有出席，一看到他出席的话，我们说什么？ Tumben lu datang. 你难得你今天会来， Harusnya kan kita sambut, welcome back. 应该我们是欢迎他回来。 Tumben lu datang. 难得你今天会来， Berarti kan dengan kata lain sebetulnya kita nggak terlalu berharap dia datang kan? 这样的语气代表说我们不太希望他来。 Lu datang syukur, nggak datang bodo amat. 你来也感谢神，你不来也没什么问题。 Mari kita perhatikan saudara seiman, misalnya ajak makan. 我们来关注我们的弟兄姐妹，也许我们可以邀请他共餐。 Kemarin ya sepanjang hari ya, mulai dari tengah hari sampai malam itu museliong sama beberapa penatua. 所 Ya. 以就是我们的主任牧师，还有一些执事们， Itu ajak saya makan terus ya sampai saya ampun-ampun 这 ya. 几天他们一直就是邀请我去吃饭吃东西， Semalam saya jam 2 baru tidur saudara. 所以昨天我2点才睡觉， Perutnya begah banget gitu 所以 ya. 我的肚子很丰富。 Ajaklah dia makan. 我们可以邀请他共餐， Dengerin dengan cepat, tapi jangan cepat menghakimi. 我们可以听他所诉说的，我们不要急以下判断， Datangi dengan kasih. 但是我们以爱心来聆听他。 Kalau nanya jangan kayak orang interogasi. 如果我们在问他的时候，不要好像我们在审问罪人一样。 Saling memperhatikan bukan berarti ngurusin hidup orang lain. 所以，我们彼此的关怀，并不等于我们干涉别人的生活， Ini bukan kepo rohani. 这不是属灵的好奇心， Ini kasih yang peduli terhadap keselamatan dan pertumbuhan saudara seiman. 但是这是出于关心。我们关爱我们的弟兄姐妹，他得救和他成长的一个状态。 Jangan biasakan diri menjauh dari ibadah dan persekutuan. 我们也不要养成远离敬拜和团契的习惯。 Memang banyak orang tidak langsung meninggalkan Tuhan. 的确，不是很多人不是马上就离开上帝， Mereka hanya mulai menjauh sedikit demi sedikit. 他们只是开始一点一点的疏远。 Minggu ini absen, oh capek. 这个礼拜太累了，我不出席。 Minggu depan absen, oh sorry ada urusan. 下个礼拜我不能来，因为有事情。 Lalu mulai merasa biasa-biasa saja. 久了，他们就是习以为常了， Tidak lagi rindu untuk bersekutu. 他们已经没有一种渴慕要团契的。 Terus ditegur. 当被劝勉的时候， Ditegur Musa, ditegur Cuantau, ditegur penatua. 如果被牧师或者传道或者是执事们在那里指责的时候， Waktu ditegur hatinya jadi keras. 当他们被那个指责的时候，他们的心变更硬了。 Akhirnya imannya cuma dijalanin seorang diri. 最后，他们是独自的持守着他们信心， Tanpa firman yang sungguh didengar. 他们没有真正的可以聆听到神正确的话语， Tanpa nasihat. 他们也没有得到一些勉励， Tanpa saudara yang kenal keadaan rohaninya. 他们也没有其他的弟兄姐妹可以了解他们属灵的状态。 Kita bersyukur kalau di gereja kita ada G2. 所以我们很感谢主，在我们教会有小组， Bisa saling kenal, bisa saling memperhatikan. 我们可以彼此的认识，彼此的关心。 Nah, kalau hari ini kita sadar kita sedang menjauh, 如果今天我们意识到我们正在渐渐的疏远， jangan kita tunggu sampai hatinya makin dingin. 我们不要等到我们的心越来越冷淡， Kembalilah kepada Tuhan. 但是我们回来吧，我们回到神的面前， Kembalilah kepada gereja. 我们回到教会， Bukan karena gereja sempurna. 不是因为教会完美无缺， Gereja tidak sempurna. 教会并不完美，
Tapi Kristus mengasihi gerejanya. 但是基督他爱他的教会， Dan dia memanggil kita hidup sebagai bagian dari tubuhnya. 他也呼召我们成为他身体的一部分。 Siapa gereja? 教会是谁呢？ Siapa gereja? 谁是教会？ Gereja adalah saudara dan saya. 教会就是你我， Kitalah gereja. 我们就是教会， Kitalah tubuh 我 Kristus. 们就是基督的身体。 Kita mungkin pernah kecewa di gereja. 我们或许对教会曾经失望， Setiap kita mungkin punya pergumulan tertentu. 我们个人有自己的挣扎， Tapi jangan biarkan luka itu membuat kita memutuskan diri dari tubuh Kristus. 但不要让我们那个伤痕使我们与基督的身体分离。 Bawalah luka itu kepadanya. 我们把那伤痛带到神的面前， Carilah pertolongan rohani. 我们寻求健全的一个属灵的帮助。 Belajarlah untuk berjalan kembali bersama dengan 我 umat 们来 Tuhan. 学习重新的与神的子民同行， Sebab Kristus tidak mati bagi saudara dan saya supaya terbentuk kumpulan orang yang asing satu sama lain. 因为基督为你我而死，并非为我们建立一个彼此陌生的团体。 Kristus mati untuk menjadikan kita satu tubuh. 但是基督为你我而死，是要让我们成为一体。 Maka kalau Kristus sudah menyatukan kita, jangan kita membiasakan diri untuk tercerai-berai. 因此，基督已经使我们合而为一，我们不该习惯的四分五裂。 Jadi dua bagian Alkitab hari ini membawa kita untuk melihat panggilan yang jelas. 所以这两处的经文，今天可以让我们清楚的看到， Kristus naik ke surga, gereja tidak bubar. 基督升天了，教会并没有分散。 Kristus akan datang kembali, maka gereja tidak boleh menjauh dari Kristus. 然后基督必将再来，因此教会不可以背离。 Kita menanti sang raja dengan doa. 我们要以祷告来等候我们的君王， Kita menanti sang raja dengan saling menjaga dalam persekutuan. 我们要以彼此照顾，在团契中来等候我们的君王。 Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 今天我们纪念主耶稣升天， Tapi jangan jadikan ini sebagai sebuah pengetahuan belaka. 但是我们不要仅仅把这件事视为知识。 Ingatlah bahwa kita sekarang hidup dalam masa penantian. 我们必须要记得，我们今天活在一个等待的时期。 Maka pertanyaan untuk kita hari ini, 今天我们要为我们自己问的问题： apakah saya sedang menantikan Kristus dengan setia atau hanya menjalani hidup rohani seadanya? 我真的衷心的在等待主基督，或者是我只是例行罢了敷衍的来过我属灵的生活？ Apakah saya masih bertekun dalam doa bersama 我还在团体祷告中忠心吗？ atau doa sudah menjadi bagian yang paling mudah saya tinggalkan? 或者是祷告是我最容易离弃的一部分？ Apakah saya memperhatikan saudara seiman 我还有关注主内的弟兄姐妹吗？ atau hanya datang dan pulang sebagai penonton? 或者是我来去成为一个旁观者？ Kristus yang naik ke surga itu adalah raja yang memerintah. 升天的基督，他是掌权的君王， Ia tidak meninggalkan gerejanya. 他没有离开他的教会， Ia akan datang kembali. 他必须再来， Dan sampai hari itu tiba, dia memanggil saudara dan saya untuk tetap setia. 直到那一天，他呼召你和我们，必须要忠心的等待。 Jangan menantikan dia dengan hati yang dingin. 我们不要带着一个冷漠的心在那里等候， Jangan menantikan dia dengan hidup yang tercerai-berai. 我们不要以支离破碎的一个生活来等候他， Jangan menanti dia dengan menjauh dari tubuh Kristus. 我们也不要远离基督的身体来等候他。 Mari kita bertekun sehati dalam doa. 让我们同心恒切的来祷告。 Mari kita saling memperhatikan dalam 我 persekutuan. 们在团契里面彼此的关心， Mari kita menjaga saudara kita 我们可以来守望我们的弟兄姐妹， dan rela dijaga oleh saudara 我 kita. 们也乐意让弟兄姐妹来守望我们。 Mari kita kembali kepada Kristus. 我们回归到基督那里，
Karena Kristus akan datang kembali. 因为基督他必会再来， Kita dipanggil menantikan Dia dengan setia. 他要呼召我们以忠心的来等候他的再来， Dalam persekutuan yang berdoa, 就是在一个祷告的团契， saling memperhatikan, 我们彼此的关怀， saling menguatkan. 我们彼此的坚固， Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kiranya Tuhan menolong setiap kami, 但愿神帮助我们， supaya kami boleh menantikan Engkau 让我们可以等候你， dengan bertekun sehati dalam 我 doa, 们可以恒切忠心的祷告， dengan saling memperhatikan dalam 我 persekutuan. 们可以在团契中彼此的关照。 Biarlah itu yang Tuhan lihat dari kehidupan 主 gereja. 啊，但愿你在你的教会可以看到这样的一个形态。 Biarlah itu yang terlihat dari kehidupan kami. 主啊，让这样的在我们的生活中，主你可以看见， Biarlah itu yang terlihat dari kehidupan keluarga kami. 让我们在我们的我们的家庭中可以看见。 Tolonglah setiap kami 主 Tuhan, 啊，帮助我们每一位， menantimu dengan cara yang pantas. 让我们用正确的态度来等候你， Sampai waktunya itu tiba, 直到时间到了， Engkau mendapati kami tetap setia. 你可以看到我们仍然是忠心的。 Topanglah gerejamu, 主啊，求你扶持你的教会。 topanglah setiap kami. 主啊，求你扶持我们每一位。 Kiranya pengharapan kami terwujud nyata dalam tindakan hidup 主啊， sehari-hari. 让我们的盼望可以在我们实际生活执行。 Dalam nama Tuhan Yesus 我们 kami 奉靠 berdoa. 主耶稣基督名祷告。 Amin.